الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat yang menceritakan sebahagian daripada peristiwa hijrah yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut walladzina amanu wa hajaru, dan mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, wahajaru, dan yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu, dan yang berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan juga mereka yang memberikan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah merupakan orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar beriman kepada Allah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka itu Allah sediakan keampunan dan limpah kurnia yang sangat mulia. Para hadirin dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita berada di ambang bulan Muharram dan kita berada di akhir bulan Zulhijjah. Ada orang yang menyambut kedatangan bulan Muharram dengan menggunakan tajuk Ma'al Hijrah. Ma'al Hijrah bermaksud bersama-sama dengan hijrah. Ada juga yang menyebut dan menggunakan perkataan Hijratul Rasul, seperti mana kajian negeri kita. Kerana setiap peristiwa yang berlaku kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa sahaja perkara-perkara yang ada kaitan dengan dakwah Islam, maka kita kena ingat, kita kena kenang untuk memberikan kepada kita semangat dan juga keazaman yang kuat untuk sambung terus perjuangan dan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun peristiwa hijrah ini tidak berlaku pada bulan Muharram, Nabi mula-mula keluar daripada rumah pada bulan Safar, 28 Safar. Apabila rumah Nabi dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy yang ditugaskan untuk membunuh Nabi,
berdasarkan kepada ayat yang Allah Ta'ala sebut, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana mereka itu merancang untuk menangkap kamu, memenjarakan kamu, dan mengeluarkan kamu daripada kota Mekah, ataupun membunuh kamu. Mereka itu merancang, kata Allah. Allah juga merancang, dan sudah pasti perancangan Allah jauh lebih baik daripada perancangan manusia. Orang kafir habis cara nak sekat dakwah Nabi, siapa kepada tahap nak bunuh Nabi, mengepung rumah Nabi. Dan Nabi mula-mula keluar daripada rumah dia, lepas daripada kepungan tersebut pada 28 Safar. Kemudian Nabi bersembunyi di gua. Dan perjalanan permulaan Nabi untuk keluar daripada kota Mekah ialah pada 1 Rabiul Awal. 1 Rabiul Awal. Kemudian Nabi kali pertama sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. Kemudian selepas daripada itu Nabi membina masjid di Quba. Dan daripada Quba Nabi pergi ke Yathrib, tempat ada Masjid Nabawi lah ni. Nabi sampai di Yathrib pada 12 Rabiul Awal. Ini apa yang disebut oleh ahli-ahli sejarah, ataupun disebut dengan istilah al-muhaqqiqun minal muarrikhin, pakar-pakar dalam mengkaji sejarah, termasuklah sejarah Islam. Walaupun begitu, mengapa kita menjadikan bulan Muharram sebagai bulan bermulanya tahun baru Islam? Orang Arab ni dia tak ada tahu. Sebelum dia tak ada tahu. Dia tak ada tahun 2001, 2010, 500 Masihi, dia tak ada. Sehinggalah di zaman Umar Al-Khattab baru dia tetapkan tahun. Orang Arab terkenal kalau berlaku tahun Nabi lahir. Waktu tahun Nabi lahir, tahun tu tentera Abrahah serang Mekah, bawa mari gajah, nak akad Kaabah, bawa balik ke Yaman. Maka orang Arab kata tahun tersebut sebagai Amul Fil, tahun gajah. Bila Nabi kematian bapa saudara dia Abu Talib, Nabi kematian Khadijah bintu Khuwailid, isteri yang tersayang, maka orang Arab panggil tahun tersebut sebagai Amul Huzun, tahun sedih. Tak ada tahun lagi. Masa tu tak ada tahun lagi. Hak ada tahun tu, supaya zaman orang tua-tua kita dulu, dia tak ingat tahun ni. Orang tanya, mau beranak bila? Masa Jepun tu adik dua dah, dia kata. Hati dia boleh royak. Tahun bila beranak? Tahun boh air merah. Dia ingat. Tahun berapa tak tahu. Peringkat baru ni lah, baru tahun tu Jepun masuk mendarat sini, gapo semua sekali tu susu tahun. Sama juga di zaman Nabi SAW, tak ada tahun. Kemudian mari di zaman Abu Bakar. Abu Bakar ni dah jadi khalifah merata 2 tahun setengah sahaja, tempoh masa yang singkat. Dan Abu Bakar ni dia tak ada nak buat banyak hal pentadbiran, kerana selepas kewafatan Nabi ada gerakan riddah, gerakan murtad. Nabi tak ada, pakai kira tak ada lah Islam, pakai nak tobik Islam berlaku. Moga Islam tu kerana Nabi. Ini tak betul. Supaya juga amun nak sebut orang lain ni, sokong perjuangan Islam ni bukan kerana siapa-siapa,
kerana dasar perjuangan Islam. Siapa jadi ketua, siapa yang memimpin, siapa yang pergi, siapa yang datang, kita tetap setia bersama dengan perjuangan Islam. Tapi di zaman Abu Bakar naik jadi khalifah, ada orang yang mula meninggalkan Islam kerana Nabi wafat dah. Jadi Abu Bakar sibuk untuk mengawal keadaan dalam negeri dan tak sempat nak buat beberapa pembaharuan, sehingga disebut dalam sejarah semaya tarawih. Hak zaman Nabi ni, Nabi semaya tarawih 3 malam. Malam pertama Nabi semaya tarawih, orang turut di belakang Nabi. Malam kedua tersebar cerita Nabi semaya tarawih, maka kau ramai orang pakat mari belakang Nabi, maya bersama dengan Nabi. Malam ketiga kau ramai. Malam keempat lagi ramai di masjid Nabi. Tapi malam keempat Nabi tak keluar, Nabi duduk di rumah. Jadi hak tak tobik semaya tarawih pada 3 malam, ikut sunnah Nabi lah. Malam-malam mula ramai lah sekala dah. Sahabat-sahabat yang hadir di masjid Nabi panggil Nabi. Nabi tak keluar daripada rumah dia sehingga subuh esok baru Nabi keluar. Bila Nabi keluar esok subuh, orang tanya apa Nabi, malam orang penuh penang tak tobik. Tamu terjemahlah bahasa tu, nak semua dah faham. Sebab masa sikap kalau nak mengajar teks dalam bahasa Arab belaka, atau kena pergi ngaji lain lah. Baik, Nabi tak keluar kerana Nabi bimbang kalau Nabi keluar tiap-tiap malam semaya tarawih, orang kohorama, moga orang dekat dengan Nabi, faham Islam, menjiwai perjuangan Nabi, sentiasa nak bersama dengan Nabi. Kita ni kalau tak ada semaya tarawih, mujur lah baru bakal ni. Setengah-setengah orang letih dia kata, kita dah makan buka puasa, makan banyak, balik pusat-pusat makan. Pusat tu boleh balik lagu mana tak tahu. Tapi orang nak bersama dengan Nabi. Nabi kata, aku bimbang kalau sekiranya tiap-tiap malam aku tubik semaya tarawih, orang kohorama, aku bimbang tengah aku hidup lagi ni, Allah Ta'ala waktu mari ayat mewajibkan semaya tarawih, oh parah. Sebab tu Nabi tak tubik sehingga akhir hayat Nabi. Tapi semaya tarawih berjemaah ini sebahagian daripada sunnah Nabi. Nabi tak keluar tu kerana ada alasan dia, takut Allah Ta'ala pewajib. Nabi ni sifat dia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi bimbang, Nabi sayang, Nabi bimbang takut ada pemberatan, bebanan agama kepada umat dia. Itu sifat Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat sayang kepada orang mukmin. Sayangnya Nabi bimbang takut mari tambah amalan baru pula yang umat dia tak boleh nak buat. Tapi selepas kewafatan Nabi, maka wahyu sudah terputus. Termasuklah di zaman kita ni wahyu tak ada dah, tak usah bimbang lah. Lama kita tubik semaya tarawih anak malam kohorama di Qur'an Ramadan, sekali turun mari ayat wajib, tak ada dah. Tak turun dah ayat. Pasal Nabi mati dah. Nanti kita kena faham. Sebab tu bila kita baca sirah Nabi, bila kita baca hadis Nabi SAW, kita kena tahu sabab wurud dan juga konteks yang sedang berlaku di zaman Nabi SAW. Bukan kita main baca, dia kata Nabi 3 malam je mula, jadi kalau kita 3 malam juga tak ada apa-apa lah. Jadi kita kena tahu peristiwa di sebalik apa yang sedang berlaku. Baik, semaya tarawih ni telah pun dimulakan di zaman Nabi SAW. Waktu sibuk di zaman Abu Bakar As-Siddiq, para ulama menyatakan dalam riwayat yang sahih bahawa zaman Abu Bakar dia tak ada nak ipun orang semaya tarawih sekali. Semaya tarawih tapi jemaah sana jemaah sini tak boleh pun sekali. Nak yang sibuk di zaman Abu Bakar. Di zaman Umar naik menjadi khalifah selama 10 tahun. Kita kena tahu sejarah. Kadang-kadang kita tahu sebut Umar Abdul Aziz lah. Tak tahu sejarah dia.
Kita sebut Umar Al-Khattab, kita tak tahu sejarah dia. Tak ada nak baca sejarah, sirah Islam, sejarah Islam ni pasal apa? Sibuk dengan televisi, cerita kartun, cerita tu, cerita ni. Tak pada Astro hak biasa ni, Astro hak boleh rekod pula lah ni. Pasal takut terlepas cerita. Masya Allah. Takut terlepas, berasa ruginya kalau terlepas. Tak tahu sejarah Islam, tak tahu dakwah Islam, tak tahu sejarah tokoh-tokoh Islam, Khulafaur Rasyidin, tak berasa rugi pun. Dia berasa tak ada apa-apa. Moga sejarah tu gak mata pelajaran pun berasa SPM mula kita boleh lapan, tu pun mujupah. Agak tak minat, ini bukan soal minat. Di sebalik sejarah Islam itu ada pengajaran agama yang kita boleh pakai, yang mesti kita jadikan pedoman. Termasuklah dalam bab peristiwa hijrah ni. Namun bila orang kata 28 Safar Nabi mula keluar daripada rumah, 1 Rabiul Awal Nabi keluar daripada Mekah, Nabi sapa di Quba pada 8 Rabiul Awal, 8 hari selepas daripada tu. Nabi sapa di Madinah pada 12 Rabiul Awal. Orang kata lagu mana pulak ni? Baik, kalaulah peristiwa hijrah Nabi berlaku pada tarikh tersebut, apa kena mengena dengan bulan Muharram? Ini nak mari di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab, maka dicadarkan kepada Umar supaya menjadikan ada perkiraan bulan dan juga tahun kepada Sayyidina Umar. Ij'al lana kama indal ajim yaumun kadza was-sanati kadza. Dicadangkan kepada Umar oleh sahabat-sahabat yang lain supaya menjadikan ada sistem bulan, ada sistem tahun sebagaimana adanya pada bangsa-bangsa yang lain. Bahasa Arab ni dia tak ada lagi masa tu, tahun dengan bulan. Lalu bicaralah, mari cadangan nak start bila tahun ni. Nak start bila tahun, ada yang mencadarkan tahun Nabi mula-mula dibangkitkan menjadi Nabi. Tahun Nabi dibangkitkan menjadi Nabi, Sayyidina Umar tak setuju. Sayyidina Umar tak setuju. Ada pula cadangan yang mencadarkan supaya diletakkan permulaan tahun ni ialah tahun Nabi dilahirkan. Lagilah Sayyidina Umar tak setuju. Kerana Nabi SAW pernah sebut, Nabi kata, la tatruni kama ataratin nasara. Jangan kamu puja aku lebih-lebih sebagaimana orang Kristian memuja Nabi Isa AS, merayakan kelahiran Nabi Isa AS. Nabi kata, kamu jangan puja kelahiran aku lebih-lebih sebagaimana orang Kristian memuja kelahiran Nabi Isa AS. Kerana di antara rosaknya agama Kristian, agama Nasara, ialah mereka menjadikan Isa lebih-lebih sampai tahap Tuhan. Nabi kata jangan, aku tak benar. Sebab tu Sayyidina Umar tolak bila ada cadangan supaya dimulakan tahun hijrah ialah tahun kelahiran Nabi. Orang Kristian tahun Masihi ialah tahun kelahiran Nabi Isa AS. Nabi bimbang, kerana Islam mari ajar iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan kepadamu lah tempat kami nak minta tolong. Bukan pergi tolong, minta tolong dengan makhluk. Pergi ke kubur-kubur, terima ijazah. Ijazah berapa tu ijazah pergi terima kubur pada. Terlalu memuja guru sampai tak pergi terima ijazah di kubur tok guru. Setara Nabi, dia Nabi benar pun dia larang orang puja dia lebih-lebih. Termasuklah bila orang nak letak tahun tersebut, tahun bermula tahun Islam ini, tahun kelahiran Nabi, Sayyidina Umar tak setuju berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala ajar kepada kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kepadamu lah kami nak minta. Tidak abdi saja ni ada benda nak minta. Tuhan tak apa, dia tahu dah kita nak ngindi dia tak apa.
Kalau itu okey jangan. Itu okey setengah-setengah lah. Dia tahu dah kakak ni bodek ni. Mari buat baik ni, ada bahagian nok ni sekala ni. Tu manusia. Allah Ta'ala tak apa. Kita kata, ya Allah, kepadamu kami mengabdikan diri. Tak ada lucu mulut kita kata, ada benda nak minta ni. Tak apa tu. Tak apa. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi. Nabi sebut dalam hadis kursi. Bila kita kata, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kepadamu kami nak minta. Maka Allah Ta'ala kata, wali abdi ma sa'al, bagi hamba aku hak kata gini, minta lah, nak minta gapo aku nak pergi belakang. Tika ni kita khayal tengah semaya ni. Kayak kita semaya, alhamdulillahirrabbilalamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kepadamu kami nak minta. Kita khayal kata pergi beli air lah, beli wakama lah, beli berapa. Tika tu patut kita kena mari Tuhan, aku nak begani. Tuhan kata, wali abdi ma sa'al. Bila orang tu kata gitu, maka minta lah apa saja, aku akan bagi segala apa yang dia minta. Hebat bila orang semaya khusyuk. Tidak lala. Semaya yang Allah Ta'ala sebut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, pasti berjaya. Siapa yang berjaya ni? Orang yang apabila semaya dia khusyuk. Tak berjaya apa? Nak kali semaya dia minta. Kita nak minta hajat, cari TMA tu lagi mai ajak rumah hamba. Padahal tak ada ajak kau mak ialah makan. Temo tak ada hajat semaya lama ke ni? Tak kena lagu tu. Semaya tu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hak wajib lebih power daripada semaya hak sunnah. Ni tak puas hati dia, kena susah jadi tok lebang. Kena heret situ kerja semaya hajat rumah tu, semaya hajat. Tak pergi rumah ni kahwin di masa muka dia kata, tamat nak mungkin sini juga, bayar terus sini juga, apa tak pergi rumah hamba tu, dua tempat. Nak pergi asal belakang, kebetulan nak pergi asal belakang, okey. Jadi kita sendiri tak ada apa. Padahal Allah Ta'ala tak ajar kepada kita kepadrian dalam Islam. Allah Ta'ala bagi peluang sama rata, sama taraf kepada semua hamba dia. Nak minta gapo minta lah. Ni yang mana ayatnya, Nabi tak benar kita puja dia lebih-lebih sebagaimana pujanya orang Kristian kepada Nabi Isa. Siapa anggap dia jadi Tuhan, nak minta apa-apa minta dengan makhluk. Patut kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Umar tolak cadangan supaya jadikan tahun tersebut, tahun kelahiran Nabi, sebagai permulaan tahun hijrah. Kemudian marilah cadangan supaya mulakan hijrah ini pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram, Sayyidina Umar setuju. Pasal apa setuju bulan Muharram? Sayyidina Umar kata, bulan Muharram ni boleh orang baru klik Mekah. Semangat tengah berkobar-kobar lagi untuk beramal. Dia orang buat haji ni, Allah Ta'ala kata, hajjam mabrur la jaza'u illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada ganjaran lebih hebat melainkan ganjaran syurga Allah Ta'ala bagi. Mana orang balik Mekah dengan peristiwa haji ni, orang yang selesai menunaikan haji ni, orang yang semangat berkobar-kobar, orang yang iman dia kuat. Maka Sayyidina Umar pilih tarikh, Sayyidina Umar pilih bulan Muharram sebagai permulaan tahun hijrah. Tahun hijrah. Itu cerita dia. Jadi tak ada masalah kita sambut bulan ni, pasal kita kena ingat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni siapa tahu orang nak bunuh, orang kepung. Kita kalau tubik daripada rumah, pasal apa dia mau tak duk kapung? Gaji murah duk kampung, kalau kerja Kuala Lumpur gaji mahal sikit. Tubik juga, sedih juga berjauhan dengan kampung halaman dengan keluarga. Tapi tak ada orang amak sorabuk. Kita suka rela nak tubik lain.
Suka kita sekali-sekala boleh pergi jalan Kuala Lumpur rasa lain kan. Kadang-kadang tersasu bercakap luar juga kita. Sukanya kita. Sekali-sekala lama puas juga. Tapi dengan kerelaan kita tubik. Kita kena ingat setiap peristiwa yang berlaku kepada Nabi, kita kena menjiwai sebagaimana Nabi lalui. Allah Ta'ala kata, wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyusbitu. Dan kena ingat, wa idh ay udhkur. Kita baca kitab tafsir, bila ada idh, udhkur. Udhkur ni hati kena ingat. Kena ingat, di antara benda kena ingat, kita semua ni kena ingat. Sebab Allah Ta'ala bila bercakap dengan Nabi, waktu rumah ayat Quran, khitabul lin Nabi, khitabul li ummatihi. Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi dalam rupa bentuk ayat Quran, sebenarnya Allah Ta'ala juga bercakap dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah Ta'ala kena ingat, maka kita kena ingat. Gapo dia kena ingat? Di antara peristiwa kita kena ingat bagaimana orang kafir merancang untuk tangkap Nabi. Nak buat ISA. Akta hasutan kau gapo baru pula. Tak ada ISA, akta hasutan pula. Sosma lah berapa macam-macam. Liyusbituk au yaqtuluk, ataupun kalau tak boleh gigak bunuh tak apa, tu perancangan orang kafir. Au yukhrijuk, ataupun hala keluar daripada Mekah, buat daerah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, Allah mereka merancang, Allah juga merancang. Apabila Allah izinkan manusia merancang, tak semestinya Allah Ta'ala redha kepada perancangan jahat manusia. Allah Ta'ala izin kadang-kadang tapi tak redha. Tidak semua benda Allah Ta'ala izin dia redha. Izin berlaku tapi Allah Ta'ala tak redha. Termasuk Allah Ta'ala sebut orang kafir merancang, tapi Allah Ta'ala tak redha. Allah Ta'ala ada perancangan yang lebih baik kepada perjalanan Nabi SAW. Amal sebut gitu nak suruh kita faham bahawa bila kita bawa Islam, kita terpaksa berdepan dengan perancangan jahat daripada musuh. Tidak kata mentah kita berjuang Islam agak berjuang apa kalau semacam ajar ni. Berjuang apa yang kau orang marah gini mu ni, tak kena demo ni, bukan. Dia ada perancangan daripada musuh yang kita kena hadapi, tapi belum tentu perancangan itu diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sebagai orang yang mengikut amanah perjuangan terpaksa berdepan belakang. Tidak kata biasa parti Islam apa ni, perjuangan Islam ni kan, entah ada orang marah lah. Jangan. Ada perancangan. Yang Allah Ta'ala susun kadang-kadang sama sendiri pun marah juga. Hak ni hak payah ni. Sama sendiri pun main juga kat payah. Tapi ini semua Allah Ta'ala kata wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka merancang, Allah juga merancang. Perancangan Allah jauh lebih baik. Cuma kita nak cari mana perancangan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi merancang habis dah, nak tobek daripada rumah orang kepung. Ada riwayat mengatakan Nabi baca wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, jadikanlah depan mereka ada halangan, belakang mereka ada halangan, fa aghshaynahum, butakanlah mata mereka, fahum la yubsirun, jangan bagi mereka lihat. Kita jumpa polis JPJ baca ayat ni. Pasal mula ni ajar lagu tu, dia kata kalau mu tak siwi kena samai baca ayat ni. Tak siwi kena samai kena bayar rotel. Tak siwi kena samai kena bayar lesen. Hak tu hak betulnya. Kita rakyat Kelantan ni setia. Lama bunyi rotek mampu bayar lalu. Lesen bayar lalu. Takut nak pergi kat kuliah media ilmu ni, takut pasal apa? Rotek tak ada. Padahal minyak penuh. Setianya kita dengan semangat federalisme, semangat persekutuan. Padahal kutip cukai jalan ni agensi kajian persekutuan, dia kutip cukai jalan dia tak buat, lebuh raya dia tak buat. Oh ni yang berat. Kau tak boleh kata lagu tu. Dia jadi nak sasu juga pasal masuk tajuk. Kita bayar cukai jalan, rok tek ni, rok tu jalan, tek tu cukai. Rok tek, orang tua dia mudah faham, orang muda payah faham bahasa Inggeris, orang tua dia faham.
Dia faham. Dia tak panggil pemadai, panggil roba. Roba tu raba getah. Sah muda lah ni panggil pejabat poh ke tu, post office dia panggil. Jangan sampai main. Bahasa ke tu. Dia mudah faham. Baik. Sepatutnya bila kita bayar, kita mendapat manfaat. Kita bayar, kita dapat manfaat. Baik, balik kepada cerita Nabi SAW. Nabi rancang habis dah, supaya boleh keluar dari keadaan selamat. Nabi tubik daripada rumah dalam keadaan selamat. Orang yang kepung rumah Nabi tidur berlaku. Bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi menggunakan strategi. Ada kata ahli kata tempat tidur Nabi tu tak ada riwayat yang sahih. Tak ada riwayat yang sahih. Benda hak berkait dengan batin tubuh Nabi, kalau tidak ada sandaran hadis yang sahih, kita tak usah sebar lah. Pasal Nabi pesan kepada kita, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa sandar satu cerita fakta yang palsu ke atasku, maka Allah Ta'ala sediakan baginya satu tempat khusus dalam neraka. Tak boleh. Ustaz-ustaz, agamawan-agamawan bila nak cakap, bila nak ceramah, kena cek dulu dari segi fakta. Oleh kerana ni media ilmu ni, batam sebut ini ilmunya. Amba sebut. Kerana bila tidak ada teguran kepada kesilapan di kalangan agamawan, menyebabkan agama ni makin lama makin menyeleweng, makin lama makin menyeleweng, cara hidup kita makin jauh daripada Islam. Tuan-tuan rajin ingat ada cerita bagaimana Nabi Ibrahim bina Kaabah. Nabi Ibrahim bila bina Kaabah dengan Nabi Ismail, tak ada seekor habuk berhala di depan Kaabah. Rajin kalau kita memikir, mari mana zaman Nabi lahir ada sampai 360 ekor berhala di hadapan Kaabah. Zaman Nabi Ibrahim tak ada. Bila siap Kaabah tak ada berhala sekabut. Jarak di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad, dikatakan oleh sejarawan ialah 3000 tahun. 3000 tahun. Bukan sikit 3000 tahun. Kita terima Islam di tanah Melayu tak apa lagi 1000 tahun. Dalam masa 3000 tahun, bila berlaku penambahan dalam agama, bila direka-reka urusan agama, maka tidak ada orang berani betul. Tok Lebar pun takut nak royak lah, tak ajak makan laksa demo. Biarlah ikut dia lah, dia berasa nak lagu tu, buat lagu tu. Tak boleh buat lagu tu, kena ikut agama, kena ikut nas, kena ikut dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kalau tidak agama kesok sikit, Tok Lebar tak kata apa. Pakai ikut dia lah, kita bimbang takutnya bala. Takutnya tak ajak makan laksa demo kau. Hak mana yang menyebabkan boleh berlaku akan datang penyelewengan terhadap agama, maka golongan agamawan kena perbetulkan. Kena betul. Kena betul. Siapalah satu peristiwa berlaku, nak boleh jadi ada sampai 360 ekor berhala depan Kaabah. Orang daripada Mekah keluar daripada Mekah pergi ke negara Syam. Dia tengok orang negara Syam ni semua berhala lagi. Ada patung. Dan ada tok bomo soho seorang. Cara dia bomo, dia ambil air, jiru atas kepala patung, lepas tu dia tak ada, bagi minum, siar semua jenis penyakit. Dia kata molek ni kalau buat klik saya ke Mekah. Buat klik Mekah. Mekah ni tempat yang ada Kaabah. Tempat pusat Islam lagi kita kira kan. Bila dia buat balik saya ke, dia pun bomo kata. Siar sungguh. Keajaiban yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi-Nabi dipanggil mukjizat. Keajaiban Allah Ta'ala bagi kepada orang saleh dipanggil karamah. Keajaiban Allah Ta'ala bagi kepada orang biasa seperti kita semua ni, ma'unah dia panggil. Pertolongan Allah Ta'ala, benda pelik. Naik pohonnya piar ribu, gelas apa ke bawah, jatuh, sapu-sapu pun klik di rumah, tak ada apa-apa dia. Itu keajaiban berlaku kepada orang biasa dipanggil ma'unah.
keajaiban yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang sesat dipanggil istidraj. Boleh ajaib juga, maya bed, tapi kalau dia bersilap terbang atas pucuknya dia. Tak maya dia, puasa tak. Jahat perangai dia, judi berapa. Tapi Allah Ta'ala bagi keajaiban istidraj. Nak suruh dia sesat lagi. Mana balik akhirat esok dia masuk neraka, puas hati dia. Puas hati. Pasal apa? Dia sesat banyak atas muka bumi mula. Banyak keajaiban Allah Ta'ala bagi ke dia. Tak isah-isah juga. Jadi kita jangan ukur kelebihan tersebut. Sebab tu bila dia buat balik patung Mekah, Tok Lebah tak tegur. Bila Tok Lebah tak tegur, maka orang pun buat kelik seka. Mu buat kelik seka. Lama-lama jadi hijau belakang. Kita tak depan Kaabah seka kan. Mu tak, aku nak tak retak akhir sekali penuh depan Kaabah. 360 ekor. Golongan agamawan, alim ulama waktu tu tak tegur. Menyebabkan kesesatan berlaku. Bukan masa sikit, tapi masa dah 3,000 tahun. Jadi kita pun kena beringat, kita bimbang terhadap penyelewengan agama ini. Kalau nampak tak ada asal usul di zaman Nabi SAW, tak payahlah kita buat. Pasal yang nak bagi pahala ni Allah Ta'ala. Tak ada orang lebih reti Allah Ta'ala nak lagu mana lain daripada Nabi SAW. Jadi apa yang Nabi buat tu pun banyak belana kona dah, tak ada, tak cakap kita nak buat dah. Ni kita nak pergi cari hak lain pula. Nak cari hak lain pula. Hak pelik lagi dia kata, pasal tak ada, Nabi tak ada ajar ni mula. Hak tu berat. Hak tu siapa kau sesat. Ada satu pak amal terima maklumat. Sebelum mengatik ni dia kena isap ganja dulu sedapur seorang. Dia kata kita kena buat dosa dulu baru boleh taubat, baru ada zuk dia tu. Tu parah tu. Tu dia reka-reka dalam bab agama. Menggunakan akal untuk memahami agama. Sebab tu penting sangat kita menghayati hadis Nabi SAW, iaitu dalam bab agama ni kita kena cari dalil yang sahih, dalil yang betul, dalil yang benar untuk kita jadikan sandaran. Bila Nabi dikepung, Nabi keluar daripada Islam. Nabi tak tubik terus di Madinah. Padahal ada kira Allah Ta'ala ada tolong Nabi. Kalau nak mudah kat Nabi pun, Tuhan mula masa Isra' Mi'raj, muatam mari borak kat aku, nak pergi Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, pakai borak. Tak boleh kau nak hijrah dekat je, mana tak habis minyak. Banyaklah pakai kira minyak tambah kan. Minta Allah Ta'ala, minta borak sekali, orang kafir tak ada hamba. Orang kafir kepung pun, borak tak ada nak rigak, muka dia derah. Borak letak kaki depan dia, di mana mata dia memandai, ujung dia. Mana kalau kita hidup biar laut kat ujung kaki langit tu, situ kaki depan borak. Jauh sekali dia lompat. Jadi kalau 2 kali lompat, siapa Madinah Mekah tu? Kalau Nabi nak, boleh. Tapi apa Allah Ta'ala uji Nabi? Nak cerita pasal wayam kurullah, ujian tetap ada perancangan daripada orang jahat, dan Allah juga merancang. Kadang-kadang nampak macam kita nak tewas, nak halau, nak kalah. Nabi duduk dalam gua, orang kafir tidur dah, tertidur dah. Bangun pagi esok, dia cari kepakaran orang di Mekah waktu tu. Dia ada dipanggil Ahlul Qiyafah. Ahlul Qiyafah ni, dia boleh seperang tapak kaki siapa. Dia boleh kena tapak kaki tu imam ke, tapak kaki ustaz ke, atas pasir tu dia boleh kena. Ahlul Qiyafah dia panggil. Dia tahu. Kita tak sebuah lah, tak ada lagu ni. Kalau ada tu pengaruh. Dia kata dia boleh tengok tumit kaki orang tina, hak ni bujang ni anak darah tu karu. Karu banyak benar lah buat kita ni. Orang kafir guna kepakaran tu, dia jujuk tapak kaki Nabi. Siapa dia muka pintu gua, habis situ tapak kaki. Tengok Allah Ta'ala uji Nabi. Orang kepurumu, kita orang lekor rumah nak tubik tak boleh ni. Cuba kita bayar bagaimana perasaan kita. Anak isteri kita duduk dalam rumah orang kepung, tubik mati. Bila dah orang kafir tertidur, Nabi boleh tubik. Nabi pergi ke gua, orang kafir siapa pula muka pintu gua. Ini uji Allah Ta'ala. Sehingga disebut dalam riwayat, kalau sekiranya orang kafir tu tengok
kaki dia, maka dia akan nampak Rasulullah dengan Abu Bakar cong anguk dalam gua dua orang. Tapi dia boleh pergi, Allah Ta'ala izinkan perancangan dia dengan segala kepakaran dia. Boleh siapa muka pintu gua, siapa muka pintu gua, nyotak si tengok alah ke bawah. Ini pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah disebut wa yamkurullah, perancangan Allah. Jauh dia mari siapa muka pintu gua, lilah-lilah, tak si tengok alah ke bawah, klik. Nabi selamat. Tapi cuba kita bayangkan Abu Bakar yang berada bersama dengan Rasulullah. Saudaralah sekali ni dah dah kok mana dah mari siapa muka pintu gua, mana lagi kata dia gua. Tapi kadang-kala Allah Ta'ala uji kita sampai tahap kita rasa habis dah lah, tak ada peluang dah lah. Banyak dalam perjalanan perjuangan Islam ini Allah Ta'ala uji dengan ujian seperti itu. Dalam perang Ahzab, dalam perang Ahzab, dalam perang Ahzab, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida. Dalam perang Ahzab, izja'ukum min fawqikum, apabila orang mari ke atas, mari ke bawah, mari ke timur, mari ke barat, kepung Madinah. Wa balaghatil qulubul hanajir, sehinggalah jatuh-jatuh ni nak terjeluak tubik, takut kenali, dudak orang kepung. Wa tadhunnuna billahi dhununa, macam-macam sangkaan ni guano ni Allah Ta'ala bui orang kafir kepung Madinah siapa kau kalah dah kita sekali ni. Tapi akhirnya Allah Ta'ala bagi kemenangan di sebalik ujian yang sangat dahsyat sehingga kita bersangka bahawa kita akan tewas. Allah bagi kemenangan kepada kita. Ini sunnah dalam berjuang. Samalah Nabi bila kafir balik, Nabi keluar daripada gua. 1 Rabiul Awal Nabi mula berjalan ke Madinah. Dalam perjalanan nak pergi ke Madinah, kira tak ada dalam ujian ni. Tapi ada lagi, Nabi tak lalu jalan biasa, Nabi lalu jalan lain, jalan jauh. Bila Nabi lalu kok jalan jauh, harapan Nabi dengan strategi yang Nabi buat ni, orang kafir tidak boleh menjejaki Nabi. Sampai di pertengahan jalan, orang yang sudah dengar bahawa kajian Mekah Isytihar, siapa-siapa bawa mari Muhammad hidup ataupun mati, hadiah 100 ekor unta. Di antara yang nampaknya ialah kaum keluarga Suraqah bin Malik. Dia balik ayat kepada Suraqah. Suraqah ni pahlawan, panglima Quraisy Mekah. Suraqah kata tak ada apa tu, itu orang mengembala kambing je, balik belakanglah buatmu, biar aku kita tengok seorang. Dia tahu dah Nabi Muhammad, dia nak hadiah ke dia seorang, nak 100 ekor tu dia seorang. Kalau pergi ramai-ramai kena kasih. Allah Ta'ala sekali lagi uji Nabi, kepayahan yang dilalui oleh Nabi dalam peristiwa hijrah. Suraqah siap dengan kelengkapan perang dia, menghala ke tempat Nabi. Bila dia nampak dah Nabi, jarak di antara dia dengan Nabi, kalau dia panah, kena dah. Jarak yang membunuh dia panggil. Orang pakai pistol, pakai sniper, dia tahulah 30 meter, 15 meter, jarak yang boleh membunuh. Bila siapa dekat dengan Nabi, Suraqah terkekal kepada Nabi. Akhir sekali Allah jadikan kaki kuda Suraqah tu jatuh, jegeluh dalam pasir. Suraqah jatuh terguling. Suraqah bangun sekali lagi terkekal kepada Nabi, jatuh terguling. Suraqah bangun sekali lagi terkekal kepada Nabi, jatuh terguling. Kali ketiga keluar asap yang pelik. Suraqah pun jadi takut. Allah Ta'ala campakkan kegerunan kepada hati Suraqah. Dia pula pergi melutut depan Nabi, minta supaya Nabi jangan bunuh dia. Ini perancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala tak sewi Nabi rusing, kalau kita kira tak sewi rusing, tak sewi rusing lah Nabi. Jadi awal lagi Suraqah nak turun di rumah dia sana, sakit perut. Dia ulang lagi ke Jambil, tak jadi nak pergi hamba Nabi. Tak ada apa-apa. Tapi kadang-kala kita berjuang Islam, kita nampak supaya Suraqah mari dah, kita tak ada lawan dia ni, orang Soho, dekar dia ni. Kalau lawan pun kalah kita. Mari rusing. Ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berjuang Islam. Ada orang kata 2014 ni, 2014 ni kalah lah. Kita sudah berdepan dengan ujian.
kocokkan, gelombang yang hebat. Tapi kita kena yakin ini ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini perancangan daripada musuh, dan Allah kata dia juga wayamkurullah, dia juga merancang. Jadi kita siapa nak banding dengan Nabi, nak berjuang Islam, tak saya berdepan dengan ujian. Siapa kita? Siapa setara tu Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira nak mudah kan, naik borak, start daripada Mekah, 2 kali jakah sampai Madinah, selesai urusan. Tapi Nabi nak ajar umat dia, inilah cara bagaimana pikul amanah perjuangan Islam. Berjuang Islam tidak selamanya mudah. Kadang-kala kita terpaksa berdepan dengan payah. Yang hebat, tentangan yang kuat daripada musuh. Tidak sebagaimana Sayyidina Umar dia nak hijrah mudah ya. Dia nak hijrah, dia tawaf dulu Kaabah. Dia tawaf dulu. Sayyidina Umar sudah tawaf, dia ijtihad. Hari ni Umar Al-Khattab akan hijrah ke Madinah. Siapa-siapa nak tengok bini dia jadi bujang, siapa-siapa nak tengok anak dia jadi yatim, sila tunggu Umar kok jalan ni. Umar nak lalu kok jalan ni, tak ada seorang habuk berani tunggu. Boleh juga. Tu cara Umar. Tapi Rasulullah nak ajar kepada kita, ini sunnah dalam membawa risalah perjuangan Islam. Kita kena sabar, kita kena berak dengan perancangan macam-macam, strategi yang luar biasa. Tama-tama dalam konteks politik di zaman sekarang ni lagi hebat perancangan. Kadang-kadang kita tak suka, peluru nak mari kok mana, kabar-kabar ping kena. Biasa aja. Kerana kita berjuang di zaman yang ada pada hari ini. Sebab tu Imam Ghazali kata kita kena ajar anak kita untuk hidup di zaman dia, bukan untuk hidup di zaman lah ni. Anak kita hamus tahun lah ni, nak hidup 20 tahun lagi, lagu mana zaman itu tak tahu. Jadi kita kena ajar anak kita untuk hidup di zaman dia. Serupa juga kita sedang hidup di zaman sekarang. Inilah hasil daripada ajaran mokpok kita dulu untuk kita berdepan dengan situasi zaman sekarang. Hak penting jangan tinggalkan lah, sudahlah. Lama dah perahu kocok nampak kocok. Nak terbalik khabar-khabar, kita terjun dulu. Terjun dulu, bahagia rumah kita. Apa sekalipun berlaku, jangan tinggal kapal bahtera kita. Tak kira lah apa sahaja hujah, tak kira lah apa sahaja pandangan, tak kira lah sebelah sana tu ada apa. Sebelah sana sekarang ni pun guna ulama juga tak. Ni isu kenaikan harga barang ni. Ada di kalangan ulama buat keluar, dia kata barang ni naik pasal Allah Ta'ala tetap dah barang naik. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ada hadis sungguh. Pernah hari jumpa Nabi, riwayat ke Nabi, ala si'ru fil Madinah. Ya Rasulullah, harga barang ni di pasar Madinah ni kau mahal. Fasa'ir lana, sahabat kata, Rasulullah tolong tetap harga, tolong bubuh harga yang sesuai dengan kami. Maka Rasulullah kata, fallahu wal musa'ir, Allah tetap harga barang, Allah tetap harga barang secara natural, secara semula jadi. Bukan Allah tetap harga barang. Hari ni kita beli air ni kau, air mineral sebotol RM1 hari ni. Kita beli pagi esok RM2. Dia tanya tu yang kedai, apa naik RM2? Allah naik RM1 malam. Lagu tu kalau kita pihak agama ni. Kadang-kala agama dijadikan candu untuk mengabui mata orang susah, orang jahil. Ni geng-geng ulama muda ni, buat keluar fatwa, dia kata pasal Allah Ta'ala tetap barang, jadi kita boleh kata apa? Allah Ta'ala tetap harga barang. Memang semua benda Allah Ta'ala tetap. Tapi bagi sebuah kerajaan, dia kena ingat tidak boleh menganiaya rakyat. Tak boleh wanyanya ke rakyat. Rakyat mesti didahulukan, jangan pada slogan saja. Kabar-kabar barang naik. Dia kata barang naik, lah minyak 20 sen je naiknya, tak banyak. Tapi bila minyak naik, goreng pisang, tak goreng dengan minyak benzin tu pun naik juga 20 sen. Sebab ada cerita seorang makcik tu dia pergi beli goreng pisang. Sekala beli RM2, boleh banyak ni, beli RM2 boleh sikit. Orang goreng pisang tu kata minyak naik makcik. Makcik ni pun tahu goreng pisang. Pasal apa dia ingat goreng pisang goreng dengan minyak petrol?
Apa kaitan minyak naik dengan goreng pisang, goreng dengan minyak benar? Dia naik belakang goreng. Bila naik minyak, goreng naik belakang. Sebab tu bagi sebuah kerajaan kena bertanggungjawab. Tak boleh nak bebankan kepada rakyat, sedangkan pemimpin bermewah-mewah dengan kemewahan negara, kemewahan kekayaan rakyat. Kai la yakuna dulatan bainal aghniya. Tak boleh harta kekayaan negara berkisar kepada orang tertentu sahaja. Sayyidina Umar pernah di zaman Amul Ghubar, pada tahun yang Madinah ni kering kontak, debu. Sayyidina Umar menegah diri dia daripada makan keju dan juga minyak. Dia tak makan benda yang harga dia mahal. Pasal apa? Dia kesian kepada rakyat makan berapa tak? Pernah dibahagi-bahagikan barang hidangan kepada rakyat, masuk jamu rakyat, maka diambil bahagian yang terbaik bagi kepada Umar, suruh Umar makan. Umar kata, bi'sal amiru ana lamma akalan nas aswa'ut ta'am wa ana akal atyabuha. Tak ada lah pemimpin yang paling buruk, kata Umar, selain daripada aku. Kalau sekiranya aku makan bahagian yang terbaik, tapi rakyat makan daripada benda yang sangat buruk. Rakyat nak makan kaih pagi, makan pagi. Hajab naik minyak ni, dia minyak pun dia tak bubuh, pitih orang lain belakang. Pernah di zaman Imam Nawawi, bila berdepan dengan kerajaan Al-Maliku Zahir yang berdepan dengan serangan tentera Tatar, lalu diarah kepada semua ulama buat keluar fatwa supaya boleh mengutik cukai daripada rakyat. Biasalah ada ulama ni tak ada suruh buat keluar fatwa, ada hak kaki bodek tu biasalah. Bila pergi kepada Imam Nawawi, sebab kajian kata kena tanya pandangan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi kata maka rakyat akan ikut dia belakang, ulama akan ikut dia belakang. Pasal apa? Dia berpengaruh. Bila kita jumpa dengan Imam Nawawi rahimahumullah, Imam Nawawi kata, aku tidak akan keluarkan fatwa selagi mana kamu tidak keluarkan wang daripada Baitul Mal yang banyak. Dan aku dengar dulu kamu adalah hamba, sekarang kamu jadi raja, kamu kaya sebab kamu jadi raja. Aku tidak akan keluarkan fatwa membolehkan kutik cukai daripada rakyat, walaupun kerajaan sedang berdepan dengan ancaman musuh tentera salib. Ini persoalan agama, keselamatan negara. Tentera salib nak serang kerajaan Islam. Imam Nawawi kata, aku tidak akan keluarkan fatwa selagi mana kamu tidak ambil daripada tali pinggir hamba-hamba kamu yang diperbuat daripada emas, kamu jual, masukkan ke Baitul Mal, guna untuk ketenteraan. Aku tidak akan keluarkan fatwa selagi mana hamba-hamba kamu 100 orang, dia ada hamba lelaki 200 orang, hamba puan 100 orang. Hamba puan 100 orang ni penuh dengan kelengkapan perhiasan bagai kemas. Selagi kamu tidak ambil daripada dia, jual untuk tabung peperangan negara, maka aku tidak akan keluarkan fatwa. Menyebabkan Al-Imamun Nawawi rahimahumullah dikeluarkan daripada kapung dia. Kapung dia Nawa. Sampai kali ni kita pun panggil dia Imamun Nawawi, ni sebuah kepada kapung dia halal keluar daripada kapung. Kenapa? Mempertahankan hak rakyat. 20% naik ni bukan sikit, banyak. Ini hak rakyat, kita kena sama-sama pertahankan. Kita kena desak supaya stabil ke semula. Kita boleh royaklah masalah subsidi, walaupun disebut bukan naik minyak, tapi penurunan kadar subsidi. Kita pun bingung, bunyi khabar turun ribu minyak jadi mahal. Itu ayat je lah, nak mengelirukan rakyat. Cuba kita jiwai orang kaya-kaya. Negara kita Malaysia ni ada 10 bilioner yang paling kaya dalam negara. Bila kita tanya dalam parlimen berapa sen maha kaya ini bayar cukai kepada kerajaan, maka menteri berkenaan jawab, dia kata tak boleh royak pasal ini rahsia negara. Perbelanjaan keuangan Petronas sampai kali ni tak pernah diaudit dan tak pernah dibentangkan di parlimen. Gimana PT Petronas? Royalty hak Kelantan dinafikan, tak layak Kelantan dapat. Tapi dalam buku laporan
tahunan yang dibentangkan di Parlimen, ada setiap tahun tak kurang daripada 700 juta hasil daripada telaga minyak yang diambil daripada kawasan JDA, Joint Development Area ni, masuk kepada kerajaan pusat. Satu sen pun tak singgah di Kelantan. Kalau tak ada Kelantan ni, boleh ke kerajaan pusat ambil kawasan JDA tu sebahagian daripada hasil dia? Tak boleh. Kita sebahagian daripada persekutuan. Batam kata awal-awal lagi tadi, kita rakyat Kelantan ni dibuli dan didiskriminasi, dianiaya. Dalam bajet Parlimen jadi bentangkan baru ni, tak ada satu pun peruntukan kata nak bagi royalty ke, nak bagi buat lebuh raya ke, tak ada. Yang ada 150 juta untuk memperbaiki dan mengupgrade jalan kereta api daripada Gemah ke Tupak. Gemah, Tupak, Negeri Sembilan, mana lagi? Kelantan. 3 buah negeri bagi 150 juta. Baru siapa Tupak. Siapa Tupak tak ada lah, banyak denda dah. Ini apa ni? Jadi sangat songsang agama bila kita diarah supaya membacakan ayat wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Dia biasa musim kenaikan minyak ni, maka kita lihat khutbah kau berapa ke amai kacak bab membazir, seolah rakyat bawah yang makan kai pagi makan pagi ni adalah dilihat sebagai membazir, menyebabkan terpaksa kena berjimat nak kerja naik agama barat. Bagaimana dengan pemimpin dan maha kaya yang membolok harta kekayaan negara, tak baca apa ayat kepada dia supaya berlaku adil kepada rakyat. Allah Ta'ala akan tanya Umar Abdul Aziz bila naik jadi khalifah, 5 hari tak keluar daripada rumah dia. Orang tanya kepada dia, kepada anak dia Abdullah bin Umar, anak kepada Umar Abdul Aziz, Abdullah, yang dikatakan bertanggungjawab menjadikan ayah dia ni zuhud apabila menjadi khalifah. Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, bila ayah dia jadi khalifah, maka dia keluar daripada rumah, tak duduk sekali dengan ayah dia. Dia takut orang kata dia ni ambil manfaat daripada ayah dia. Dia pergi duduk di sepadan jauh, jadi tentera, buat kebun, makan lebih kurang, tidur lebih kurang, segala sederhana. Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, bila ayah dia dilantik menjadi khalifah, sudah mandi mayat khalifah mati sebelum tu, ayah dia pun balik ke rumah. Orang buka wasiat daripada khalifah sebelum tu, dia dilantik menjadi khalifah. Dia tolak. Tapi orang ramai kata lan narda siwak, aku tidak akan redha melainkan kamu saja menjadi khalifah. Lalu dia terima jawatan. Bila dia terima jawatan, sudah mandi mayat, kebumikan mayat khalifah, dia balik ke rumah nak berehat, nak ubah tidur. Anak dia mari tanya, ayah nak apa? Abdullah tadi, dia kata nak berehat sekejap, nak tidur sebentar pasal letih urus jenazah. Dia kata ayah tak ada jaminan untuk bangun selepas daripada tidur dalam keadaan hidup. Apa kata ayah tidur mati, ayah jadi khalifah dah ni, tidur mati, sedangkan ada lagi harta yang tak dikembalikan kepada orang yang dirampas harta dia, sedangkan ada lagi tawanan yang tidak dibebaskan hasil daripada perbuatan sebelum daripada ini, sedangkan ayah tidak menyelesaikan lagi segala hak-hak rakyat. Umar tak jadi nak tidur, bangun semula, pelesar dulu untuk kali pertama. Nak ayatnya waraknya Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, anak yang menasihati bapa dia. Bila dia cerita panjang lah, bila dia dengar cerita bahawa dia ni sombong, Abdullah bin Umar bila duduk jauh dengan ayah dia kata sombong. Umar Abdul Aziz tak siasat sendiri, sebab kalau dia siasat sendiri soh dah bias. Dia tahu dia lagi siasat. Maimun bin Mahran lagi siasat. Bila Maimun bin Mahran lagi siasat, dia kata budak ni bagus, tapi orang kata sombong dia. Melainkan sehinggalah satu peristiwa berlaku. Dia ada satu kawasan mandi, guna air panah, nak masuk situ kena bayar, musim sejuk. Jadi Abdullah masuk mandi situ, dia tak benar orang lain masuk. Kalau ada 5 bilik, dia bayar belakang 5 bilik. Itu dia dikatakan sombong. Dan dia ditegur oleh Maimun. Bila dia tanya, apa ya kamu masuk mandi sore tu? Masuk mandi sore tu?
Dia kata sebab dia takut mandi ramai-ramai, orang terpandang aurat dia, rosak agama dia. Amun ayatnya lah ni sebar lah ku internet lah berapa mengarut halucuh ni berapa ni semua benda yang menjauh menyimpan daripada agama. Kita kembali kepada ajaran agama kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada pertemuan kita pada hari ini. Masa sekadar itulah yang boleh amo sapa kepada hari ini. Untuk guru kita pun dah sapa dah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa tawahadat 'ala nusrati syari'atik. Wasik Allahumma rabitataha wa addim muddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha bi nurika alladhi la yakhlu wa shrah suduraha bi faydil iman bik وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.